kami yang menurunkan az-zikr, iaitu Al-Quran, dan kami juga yang akan memeliharanya daripada segala kerosakan ataupun daripada segala percubaan untuk sesiapa sahaja untuk meniru ataupun untuk menidakkan ataupun mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu satu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Alhamdulillah kita masuk sebenarnya tadabbur, kelas tadabbur ni kita terhenti lama, dan saya sebenarnya lama mencari-cari juga dekat mana saya berhenti hari tu. Jadi kejap Okay, ayat yang saya baca tadi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, surah Hijr juga, ayat 9 pada awal surah itu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, itu Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Itu janji Allah SWT, maka Allah tidak pernah mungkiri janji dengan segala kekuasaan dan keagungan yang Allah ada. Pemilikan Allah yang memiliki segala kekuasaan dan keagungan. Maka bila saya tengok-tengok balik, saya rasa saya mula je dekat ayat yang ke-45 dekat muka surat 264. Sebab ayat sebelum tu menceritakan tentang iblis, tentang perangai iblis, sifat iblis yang kita dalam surah-surah yang lain juga, dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan tentang perangai iblis yang takabur, perangai iblis yang membesarkan diri dan belagak sombong di hadapan Allah SWT sehingga dia ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga dalam ayat-ayat yang sebelum ini menceritakan bahawa Allah menceritakan bahawa dia akan menghiaskan di hadapan mata manusia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia mengaburi mata manusia supaya manusia sentiasa berada di dalam kesesatan, cuba menyesatkan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin perkara itu berlaku dengan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala memilikinya. Maka Allah juga sebut dalam ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini iblis sendiri bagi tahu, dia kata aku akan sesatkan kecuali hamba-hambamu yang engkau telah kecuali hamba-hambamu yang telah diikhlaskan hati mereka bersama-sama dengan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang selepas itu tentang ayat-ayat neraka, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, tentang sesungguhnya Jahannam itu adalah satu janji kepada mereka yang mengikut jalan iblis, la'natullah. Dan selepas itu, selepas menceritakan tentang iblis, tentang balasan kepada orang-orang yang ingkar, maka Allah datangkan dengan ayat yang ke-45, 46, 47 dan 48 mengikut grouping yang dilakukan oleh Imam Syekh Wahab Az-Zuhaili. Dia kata ini berada di bawah tajuk, dia letak satu tajuk, Jazaul Muttaqin Yaumal Qiyamah. Jazaul Muttaqin Yaumal Qiyamah. Ayat ke-45, 46, 47 dan 48 dia letak di bawah satu tajuk Jazaul Muttaqin Yaumal Qiyamah, iaitu balasan bagi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti. Apa Allah sebut di dalam ayat-ayat ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Allah sebut apa dalam Al-Quran ni? Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, mereka mendapat, mereka diletakkan di dalam syurga-syurga wa'uyun, dan air-air sungai yang mengalir. Kalau ikut terjemah kat sini, wa'uyun ini, ain ini adalah mata air. Mata air yang dalam bentuk mata air yang banyak mengalir di dalam syurga-syurga. Jannat, dia bukan jannah. Jannah itu singular. Satu, jannat, syurga. Kita pun tahu banyak syurga-syurga dan banyak pintu-pintu syurga yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang soleh, mengikut kategori kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada orang-orang soleh. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya, ke dalam syurga-syurga itu. Ini Allah yang kata. Macam kalau kita kata kalau ada orang suruh kita masuk ke dalam satu tempat, maknanya satu penghormatan. Ini Allah sendiri memberitahu. Kalaulah kalau tuan rumah sendiri suruh kita masuk dalam rumah, itu satu penghormatan. Kalau orang lain suruh kita masuk ke dalam rumah tuan rumah, itu satu keizinan tetapi tanpa penghormatan. Tanpa penghormatan mungkin kita tak nampak macam tu, tetapi ini Allah sendiri sebut kepada orang-orang bertakwa, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu wahai hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, bisalamin aminin, dengan keadaan yang selamat dan sejahtera, dalam keadaan selamat dan sejahtera. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ada apa ada apa-apa yang tak kena ke? Okey. Wa naza'na, dan kami cabut, dan kami cabutkan, dan kami cabut daripada hati-hati, daripada dada-dada, dan kami cabutkan, dan kami hilangkan, dan kami buangkan apa yang berada pada dada-dada mereka, dada-dada orang beriman, dalam hati-hati orang beriman itu, min ghillin. Dia kata kat sini min ghillin, perasaan hasad dengki, ikhwana, terhadap sanak saudaranya. Maksudnya sebab orang mukmin, orang muttaqin, orang muslim saling bersaudara. Maka dalam keadaan kita bersaudara tu pun sebenarnya kalau kita tengok hidup dekat dunia, kita sentiasa ada permusuhan. Kadang-kadang kita rasa tak senang hati dan sebagainya, rasa dengki dan sebagainya, na'udzubillah. Tetapi di dalam syurga Allah kata, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami cabut, kami hilangkan apa sahaja yang ada di dalam hati-hati, dalam dada-dada mereka itu, dalam dari segi kedengkian, hasad dengki terhadap saudara-saudara mereka, ala sururim mutaqabilin, dan mereka duduk di atas singgasana, mereka duduk saling berhadapan. Maksudnya itu satu gambaran bahawa kita berada dalam satu situasi yang kita sentiasa happy, kita sentiasa rasa okey untuk berhadapan dengan sesiapa pun. Sifat manusia bila dia rasa tak okey, dia nak tengok muka pun dia tak nak. Kalau boleh dia elakkan, dia avoid, dia cuba elakkan untuk dia berhadapan dengan siapa-siapa yang dia rasa tidak okey, dia rasa tidak selesa. Maka dalam syurga keadaan itu tidak ada. Dia kata ala sururim mutaqabilin, berada dalam keadaan gembira dalam singgasana. Berada secara berhadapan, menghadap satu sama lain. Maksudnya bila boleh menghadap satu sama lain, keadaan itu menggambarkan satu situasi, satu iklim yang sederhana, yang sesuai, yang selesa, yang bagus. Lepas tu Allah kata apa? La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka ini iaitu orang-orang yang bertakwa, yang Allah hadiahkan kepada mereka syurga ini, keadaan mereka di dalam syurga itu tidak disentuh, atau mereka ini tidak ada pada mereka sesuatu kesusahan. Allah tidak meletakkan kepada mereka ini apa satu kesusahan pun yang mereka kena tanggung di dalam syurga. Itu sebab Allah sebut la yamassuhum. Massa maksudnya menyentuh. Maksudnya Allah tidak izinkan apa-apa bentuk kesusahan, kepayahan, kesulitan, keperitan menyentuh diri orang-orang yang bertakwa, yang Allah janjikan syurga, yang Allah masukkan mereka dalam syurga. Wa ma hum minha bimukhrajin,
Dan Allah kata apa? Allah tetap dan pastikan bahawa mereka ini bila mereka masuk di dalam syurga, mereka itu tidak dikeluarkan. Mereka tidak akan dipindahkan. Mereka akan tetap duduk di dalam syurga. Tengok bila kita tengok balik sebab nuzul, sebab turun ayat innalil muttaqin, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ayat yang ke-45 ni kalau tengok dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Tha'labi daripada Salman Al-Farisi, annahu lamma sami'a qawlahu ta'ala, daripada Salman Al-Farisi, sesungguhnya Salman ni bila dia dengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan ayat sebelum kita baca ayat ni, di antara ayat-ayat yang nombor 43 tu, Allah kata wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Selepas Allah sebut tentang iblis, tentang orang-orang yang mengikut jalan iblis, Allah kata wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya bagi mereka itu jahannam sebagai janji kepada mereka secara keseluruhannya, bagi orang-orang yang ikut cakap iblis, ikut jalan iblis laknatullah. Maka bila Salman Al-Farisi mendengar ayat ini, iman para sahabat, dia takut sangat-sangat. Farra thalathata ayyam hariban minal khawf. Dia lari. Salman Al-Farisi ni dia bukan orang Arab, daripada Furs, daripada Parsi. Di antara sahabat Nabi yang bukan berketurunan Arab, yang mempunyai manaqib, yang mempunyai pujian-pujian, cerita-cerita yang hebat-hebat tentang attitude ataupun syakhsiyah, peribadi-kepribadian Salman Al-Farisi ini. Maka Salman bila dengar ayat ni, dia lari 3 hari. 3 hari dia lari dia hilang. Dia melarikan diri, dia macam hilang, melarikan diri sebab melarikan diri daripada ketakutan. Wallahu alam bagaimana dia berfikir, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutnya dia kepada janji Allah SWT, gertakan ataupun ancaman daripada Allah SWT. Dia kata la yaqil maksudnya sampai dia satu tahap dia punya takut tu, tahap orang takut sampai dia macam tak berapa nak ingat apa yang macam hilang akal separuh lah. La yaqil ni maksudnya keadaan yang dia tak tahu, kusut dalam keadaan dia takut sangat dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faji'a bihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun bila sahabat ni tengok sahabat-sahabat yang lain, bila sahabat-sahabat ni bagus, mereka punya persaudaraan, bantuan mereka, keberadaan mereka, kebersamaan mereka dengan para sahabat yang lain, rakan-rakan mereka yang lain, mereka pun bawa Salman Al-Farisi ini berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu faqal, dan mereka pun bagi tahu kat Rasulullah, menceritakan tentang keadaan Salman Al-Farisi ini, dan dengan sebab itu menjadi punca ataupun sebab turunnya ayat Al-Quran yang kita baca sekarang ini, iaitu ayat 40-45. Ya Rasulullah unzilat, para sahabat yang bawa Salman ni dia bagi tahu, dia kata ya Rasulullah, telah turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in fa walladhi ba'athaka bil haqq laqad qatta'at qalbi fa anzala. Maksudnya dia kata sesungguhnya bila Allah turunkan ayat itu, ancaman itu, sesungguhnya aku dah macam hati aku dah jadi macam tak tentu arah, tak stabil dan sebagainya. Dan Allah terus turunkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Tengok bagaimana Allah SWT bantu, memberi motivasi, memberi semangat kembali kepada sahabat Salman Al-Farisi yang hampir berada dalam keadaan yang tidak baik, berada dalam keadaan ketakutan yang sangat-sangat, kesan daripada ancaman, pemahaman para sahabat, pemahaman Salman Al-Farisi tentang ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah SWT tidak membiarkan hamba-Nya dalam keadaan begitu. Allah turunkan satu motivasi, satu janji kepada orang-orang yang bertakwa.
ayat ke-45, ayat ke-45 surah Al-Hijr. Ayat ke-45 surah Al-Hijr. Muka surat 264. Ayat muka surat 264. Muka surat 264 dalam Al-Quran lah, dalam Quran. Muka surat 264 ayat ke-45 sekarang. Ayat ke-45 kita baca. Ayat dia ada 4 ayat, dia ada 4 ayat lebih kurang. Ayat 45, ayat 46, 47, 48. Imam Wahbah Zuhaili dia meletakkan tajuk Jazaul Muttaqin, balasan kepada orang-orang yang bertakwa di hari kiamat. Maka Allah SWT membantu hambanya yang sebegini menurunkan ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya memang ancaman kepada orang-orang yang ingkar adalah neraka jahanam, tetapi bagi kita berhenti sekejap lah, kita berhenti siap ada azan. Ustaz mana ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik, azan dah habis. Kak Haji Pokok Senar ada nak tanya ke, angkat tangan? Kalau tak ada kita teruskan. Jadi Allah SWT dengan sebab itu diriwayatkan oleh Imam Sa'labi, Allah turunkan ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Itu sebab turun ayat 45. Sebab turun ayat 47 pula, wa naza'na, kami mencabut daripada hati-hati, jantung hati ataupun dada-dada orang-orang muttaqin yang dimasukkan ke dalam syurga itu perasaan hasad dengki dan perasaan yang tidak selesa kepada saudara-saudara mereka yang berada di dalam syurga itu. Okey, dan keadaan mereka itu duduk berhadapan. Akhraja Ibn Abi Hatim daripada Ali bin Husain. Sesungguhnya Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Ali bin Al-Husain, sesungguhnya ayat ini turun kepada Abu Bakar dan Umar. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Qila, dikatakan ayu ghil. Ghil tu maksudnya hasad dengki yang bagaimana? Hasad dengki yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Qala ghillul jahiliyah ay bani Tamim wa bani Adi wa bani Hashim kana bainahum fil jahiliyah adawah. Diceritakan bahawa yang dimaksudkan dengan hasad dengki yang di dalam ayat ini adalah hasad dengki di antara tentang Umar dan Abu Bakar, dan mereka daripada Bani Tamim, daripada Bani Adi, dan sebenarnya Bani Tamim, Bani Adi, Bani Hashim, dan sebenarnya bani-bani ini yang disebutkan ini dalam masyarakat jahiliah, semasa mereka dalam jahiliah mereka ni mempunyai permusuhan yang tinggi sangat-sangat. Mereka sentiasa berperang, bergaduh dan sebagainya. Tetapi apabila mereka Islam, falamma aslama haula'il qaum tahabbu, apabila mereka bila mereka kembali kepada Islam, mereka saling sayang menyayangi, menghilang segala hasad dengki dan persengketaan mereka, walaupun mereka dalam zaman jahiliah mereka berada dalam keadaan permusuhan yang sangat-sangat. Okey, jadi inilah di antara riwayat yang datang tentang sebab turunnya ayat 47.
innal muttaqin alladhina taqu azab Allah wa ma'asihi, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu uh, bertakwa itu maksudnya bertakwa apa? Takut apa? Takut kepada Allah ataupun takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan segala maksiat dan meninggalkan segala larangan dan melakukan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila disebut jannatin wa uyun, syurga-syurga dan uyun, mata-mata air, jenis-jenis air yang terdapat di dalam syurga, kalau mengikut riwayat-riwayatnya dia ada 4 lah, seperti mana yang terdapat di dalam surah, bukan riwayat, seperti mana yang terdapat di dalam ayat Quran surah Muhammad ayat 15, dia ada 4 jenis. Dia ada 4 jenis air di dalam syurga. Kalau orang tanya ada berapa jenis air dalam syurga, kalau ikut surah Muhammad ini, ayat 15 surah Muhammad ni, dia ada 4 jenis air. Yang pertama min ma'in, daripada air, dan susu wa labanin. Yang ketiga wa khamrin ghaira muskiratin, daripada arak yang tidak memabukkan. Wa asalin musaffa, daripada madu yang suci, bersih, orang kata apa, terasing daripada segala kekotoran. Saya bila tengok-tengok balik, kenapa Allah sebut wa asalin musaffa? Daripada apa yang kita faham dari segi sebab asal musaffa ini adalah asal madu yang suci, yang bebas daripada segala kekotoran. Sebab mungkin madu ini dia datang daripada perut lebah. Dan kalau kita tengok cara mengambil madu, kalau kita tengok secara waqi' ataupun realitinya, itu sebab sampai sekarang ni orang cakap tentang madu yang asli, madu tidak asli, ada madu yang tipu, masuk gula dan sebagainya, datang dengan ada anak lebah di dalam madu dan sebagainya. Tapi madu di dalam syurga, madu yang telah disucikan, dibersihkan, dan tidak ada isu langsung tentang madu dan keturunan madu itu. Maka ini di antara 4 jenis cairan ataupun perkara jenis liquid ataupun air, bentuk air yang ada di dalam syurga. Kalau kita tengok apa ayat Quran dalam surah Muhammad, dia kata apa? Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, seperti mana perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang muttaqun. Apa dia? Yang pertama, fiha anhar min ma'in ghairi asin. Daripada padanya ada air, daripada ada sungai-sungai daripada air, ghairu asin ni Allah Akbar, saya lupa, saya ni kejap, saya tengok balik. Ghairu asin ini apa makna dia? Kejap, ghairu asin. Saya ni kita tak ngapal Quran ni macam ni lah. Ghairu asin. Kalau kita tengok kat sini, sungai daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sebab Allah sebenarnya menggambarkan di dalam syurga itu bukan nak bagi tahu air di dalam syurga ini, walaupun kita tengok air dekat dunia ni jernih, bersih dan sebagainya, tetapi dalam syurga itu adalah air yang memang betul-betul suci dan berbeza langsung dengan apa yang ada dekat dunia dengan segala pencemaran dan sebagainya. Lepas tu Allah kata apa? Min labanin lam yataghayyar ta'muhu, daripada air sungai yang airnya adalah susu yang tidak berubah rasanya. Sebab susu kalau ikut kaedah sainsnya, dia akan berubah mengikut masa yang tertentu menjadi macam kita kata yogurt apa dan sebagainya lah, perubahan dari segi tindak balas kimia itu. Tindak balas susu itu sendiri. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, sungai itu daripada susu yang tidak berubah rasanya. Dan juga wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan juga sungai-sungai daripada arak yang mana ia adalah lazat untuk orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan dari sungai-sungai daripada madu yang suci. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim, dan bagi mereka itu padanya di dalam syurga itu daripada sekalian seluruh buah-buahan, wa maghfiratun min rabbihim, dan juga pengampunan daripada Tuhan mereka. Itu ayat surah Muhammad. Itu sebab bila kita belajar Al-Quran, bila kita belajar tadabbur, di antara perkara yang kita kena ingat dan faham adalah Al-Quran ini mengikut ranking yang pertama sekali dari segi tafsirannya adalah tafsiran Al-Quran kepada Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran ditafsirkan
oleh ayat Al-Quran. Bila kita baca tadi wa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya bagi orang bertakwa itu syurga-syurga dan air-air. Jadi air-air itu apa? Maka surah Muhammad ayat 15 ini mentafsirkan air-air dan jenis-jenis air yang terdapat di dalam syurga. Ayat ke-46, urkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam syurga ini dalam keadaan kamu rasa selamat. Jangan takut-takut. Tidak ada rasa takut, rasa aman dan sejahtera. Dan disebabkan kamu telah terputus daripada segala ancaman. Sebab seseorang yang dia dianugerahkan syurga oleh Allah SWT, sesungguhnya dia kena faham bahawa kita kena faham bahawa orang-orang muttaqin ini dah terputus dah daripada segala perkara yang terdapat di dalam dunia, segala perkara yang bersangkutan dia dengan dunia, dan segala perkara juga yang bersangkutan dengan neraka. Jadi orang yang masuk dalam syurga adalah terputus dari segala perkara, dan mereka ini masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang aman, tenang hati mereka dan pemikiran mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah cabut, Allah hilangkan dalam hati. Kalau kita tengok dekat dunia ni, kalau kita tengok perkara ni menjadi persoalan. Kadang-kadang bila kita duduk dalam dunia, adik-beradik, kawan-kawan, kadang-kadang kita tak puas hati sampai mati. Sampai mati kadang-kadang perselisihan, persengketaan itu terdapat di dalam kehidupan seorang manusia. Tetapi ia tidak menggambarkan bahawa bila berlaku begitu, salah seorang akan confirm masuk syurga, yang ni tidak akan bertemu mereka dalam syurga. Seolah-olah macam agak mustahil kalau kita fikir tentang keadaan hati kita terhadap orang lain di dalam dunia ini. Mustahil kita akan duduk okey dekat dalam syurga. Sebab mungkin kita duk rasa kata, dalam syurga nanti mungkin aku ingat juga apa yang dia buat dekat aku, dan dia mungkin ingat apa yang aku buat dekat dia. Tetapi perkara itu dinafikan di dalam ayat ini. Bila orang mukmin, bila orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa dihadiahkan syurga, janji Allah, cara Allah SWT nak melahirkan ataupun menyediakan keadaan yang selesa itu, Allah kata apa? Aku cabutkan, aku buangkan daripada dada-dada mereka rasa hasad dengki dan rasa tidak selesa di kalangan orang-orang muttaqin itu sendiri. Walaupun dekat dunia penuh dengan persengketaan, penuh dengan hasad dengki, penuh dengan rasa sangka buruk dan sebagainya, tetapi di dalam syurga mereka duduk dalam keadaan berkasih sayang, duduk di dalam keadaan berhadapan, saling pandang memandang di antara satu sama lain, melihat wajah orang lain. Wala yanzuru ila dhahrihi, kita tak sempat nak tengok belakang orang. Itu di antara tafsirannya, wala yanzuru ila dhahrihi. Sebab dia kata fahum fi rif'atin wa karamah. Sebab orang-orang yang berada dalam syurga ini berada di dalam keadaan kemuliaan. Maka bila kita dimuliakan, kita memuliakan orang, kita mesti duduk berhadapan. Itu sebab agak kurang adab kalau kita dekat dunia ni, kita lalu depan orang tepi orang akan nampak macam kita sinis. Jadi kalau kita kenal orang ataupun kita lalu dekat orang, kita kena tengok sambil dalam konteks kita menunduk pandangan lah kalau ada different gender, ada jantina yang berlawanan. Tapi nak ceritanya cara kita menghormati itu adalah kita berhadapan dan kita lalu. Bukan kita lalu dalam keadaan kita memalingkan diri kita daripada orang lain. Jadi berhadapannya duduk orang-orang muttaqin di dalam syurga itu adalah satu gambaran rif'ah ataupun ketinggian dan kemuliaan. Maksud dia Allah SWT bersihkan hati dan dada-dada orang-orang muttaqin di dalam syurga itu, sehingga mereka boleh duduk dalam syurga dalam keadaan aman. Tidak ada lagi, kita dah tak ingat dah. Jangan risau, insya-Allah kalau mungkin, tidak mustahil kita duduk dalam syurga dengan orang yang pernah buat fitnah kepada kita, dan kita juga mungkin duduk dalam syurga dengan orang yang pernah kita zalimi. Itu tidak mustahil langsung kalau kita tengok dalam berdasarkan ayat ini. Dan kita duduk dalam syurga itu dalam keadaan kita
lupa dan tak ada dah perasaan-perasaan itu semua sebab Allah dah cabut perkara itu daripada hati kita. Walaupun kita rasa kita dianiaya, mungkin dia menganiaya kita dalam keadaan dia tidak sedar ataupun tidak sengaja, dan dia juga mungkin mendapat ujian-ujian yang maha berat daripada Allah SWT. Maka setiap orang itu duduk dalam dunia ini diuji dengan hikmah dan rahmah daripada Allah SWT, dan Allah lah maha adil untuk membalas kita dengan segala balasan yang baik-baik. Seperti mana datang dalam Sahih Al-Bukhari daripada ja'a fi sahih dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang sahih, dalam riwayat hadis yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, dia bersabda, yukhallasu al-mu'minun minan nar, apabila orang-orang mukmin ini diselamatkan, dihindarkan, maksudnya orang-orang mukmin dihindarkan daripada neraka, diselamatkan daripada neraka, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka ini kategori tafsiran hadis kepada ayat Quran. Tadi kita kata tafsiran Al-Quran kepada Al-Quran. Sekarang ni bila ada hadis yang menyokong kepada tafsiran, kita kata ini tafsiran hadis kepada ayat Al-Quran, supaya kita faham dengan betul, kita dapat tadabbur, kita dapat memahami maqasid ataupun tujuan ayat Quran diturunkan kepada kita. Semoga ia menjadi sebab dan motivasi untuk kita terus beribadat dan menjauhi segala kemungkaran. Mereka ini bila diselamatkan daripada neraka, mereka ini fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka ini diletakkan, dikumpulkan di atas satu qantarah. Qantarah ini satu jambatan besar. Kalau dalam bahasa Arab, wallahu alam, saya tak pandai bahasa Inggeris. Mungkin kalau dalam bahasa Melayu kita kata titi, yang kecil. Kalau besar kecil kita panggil jambatan. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil jisr, titi itu jisr, titi yang kecil. Tapi kalau kita kata qantarah ini satu jambatan yang besar. Mereka ini diletakkan, dikumpulkan, seolah macam dikurung atau diletakkan di situ, tak lagi mana-mana. Selepas mereka selamat daripada neraka, mereka diletakkan di atas satu jambatan yang besar di antara syurga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'di madhalim kanat bainahum fid dunya. Dan mereka ini diselesaikan permasalahan mereka ini semasa mereka duduk dekat dunia. Tak kira dari segi kezaliman, penganiayaan dan sebagainya. Nabi kata apa? Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya. Allah buang, selesaikan siap-siap dulu di atas jambatan ini segala persengketaan mereka, segala permasalahan mereka, tak puas hati ke apa ke, Allah selesaikan di atas jambatan ini. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, sehinggalah mereka ini, apabila mereka ini dibersihkan, disucikan daripada apa yang berada dalam hati mereka dari segi kedengkian dan tak puas hati itu, apabila mereka dibersihkan, udzina lahum fi dukhulil jannah, mereka pun diizinkan bagi mereka untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tengok maha suci Allah bagaimana Allah menguruskan perkara ini. Jadi kalau ada kita duk terfikir macam mana kita nak duduk dalam syurga, kalau ada orang dalam syurga tu, aku memang kan, kita bila ada orang yang sampai tahap dia benci, dia kata kalau engkau pun aku benci, seluruh keturunan engkau pun aku benci. Sampai tahap itulah gambaran yang kalau kita nak tengok, kalau orang membenci ataupun dia sakit hati sangat ataupun dia rasa kecewa sangat dengan orang lain pun, begitulah lebih kurang kita boleh gambarkan tak sukanya. Tetapi kalau ditakdirkan orang yang dia tak suka tu sebab orang beriman akan masuk syurga juga walau bagaimanapun, bagaimana kehidupan mereka dalam syurga? Tengok, inilah ayat-ayat Allah SWT nak menyelesaikan masalah yang kita duk fikir. Dalam syurga bagaimana? Maka dalam syurga kita tidak ada lagi segala hasad dengki dan itu perkara-perkara yang tidak selesa itu Allah dah buang dah sebelum kita diizinkan masuk ke dalam syurga. Lepas tu Allah kata apa lagi? La yamassuhum fiha nasabun. Tidak menyentuh ataupun orang-orang yang berada dalam syurga ini tidak terdapat dalam diri mereka ini segala kesusahan.
Tak payah dah, tak ada payah, tak ada dah nak fikir nak pergi ke mana dengan apa, nak isi minyak petrol dalam kereta ke, aku penat nanti ke apa ke, tak ada dah. Tak ada panas, tak ada terik mentari, tidak ada keperitan, tidak ada kepenatan berjalan, pergerakan semuanya dimudahkan. Tak ada benda yang sempit dan payah di dalam syurga. Lepas tu dia kata litaisiri kullu ma yashtahuna amamahum duna juhd. Sebab di dalam syurga ni konteks dia, konsep dia adalah bila nikmat banyak di dalam syurga ni, masya-Allah nikmat banyak. Konsepnya di dalam syurga ni adalah Allah memudahkan. Dahlah nikmat banyak, nak sampai kepada nikmat tu senang. Contohnya dekat dunia ni, kita nikmat kita ada, contohnya nak makan buah anggur, suka sangatlah buah anggur. Tapi nak pergi petik depan rumah tak ada, dalam rumah pun tak ada pokok anggur. Kita kena pergi ke supermarket. Nak pergi cari dekat supermarket, kadang-kadang supermarket buah anggurnya ada jenis layu-layu. Nak pergi nak dapat buah yang segar-segar, kena pergi supermarket yang mahal-mahal sikit. Kita pun tahu apa supermarket yang murah, apa supermarket yang mahal. Maka dekat situ ada usaha, ada kepayahan. Nak ceritanya nikmat dunia ni kita dapat tapi dengan kepayahan. Tetapi nikmat syurga dahlah banyak. Yang keduanya, kita dapat kecapi nikmat itu tanpa ada kepayahan. Tanpa ada kepayahan. Dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Dia kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata, "Inna Allah amarani an ubashshira Khadijata bi baitin fil jannati min qasabin la sakhabin fiha wala nasab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, memerintahkan kepadaku untuk aku memberi kabar gembira kepada Khadijah, kepada isteri dia sendiri, bahawa bagi Khadijah ini Allah dah sediakan bagi dia satu rumah di dalam syurga, min qasabin, satu rumah, satu istana di dalam syurga daripada mutiara, daripada berlian dan mutiara, la sakhaba fihi wala nasab, tidak ada kepayahan, tidak ada keluh kesah, tidak ada keluh kesah ni dalam segi hati, dalam segi hati, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa keluh kesah, tidak ada kusut, tidak ada perkara yang menghimpit kepala kita dan pemikiran dan hati kita. Dan juga tidak ada kepayahan dan tidak ada juga nasab, tidak ada kepayahan dari segi fizikal. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi khabar gembira kepada Khadijah. Kita pun tahu Khadijah bagaimana bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyokong kerja-kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik dalam keadaan dalam keadaan takut, ketakutan wahyu pertama tu kan. Termasuk juga wahyu kedua pun dalam keadaan ketakutan juga, kedua-duanya diminta untuk selimut. Khadijah bagi tahu dan menyokong dan memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yukhzikallahu abada. Khadijah kata, sesungguhnya jangan takut, wahai suamiku, sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyakiti kamu. Lepas tu Khadijah sebutlah, sesungguhnya engkau wa innaka latasilur rahim wa taqril dhaif. Khadijah sebut segala kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok lepas tu Khadijah sediakan makanan kat Nabi. Bagaimana kehidupan Khadijah dan menginfakkan segala kekayaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi khabar gembira kepada Khadijah bahawa untuk Khadijah ada istana, ada rumah daripada berlian, intan permata, dan tidak ada dalam syurga itu segala kekusutan dan rasa tidak selesa dan kedengkian, dan tidak ada juga kepayahan di dalam syurga. Dan Allah bagi tahu lagi untuk orang-orang muttaqin di dalam syurga ini, kalau ada kadang-kadang nikmat, bila kita kena faham dekat dunia ni walaupun ada orang dapat nikmat, dapat kebaikan, kekayaan dan sebagainya, bahawa semua itu adalah musnah. Dia tak boleh nak bawa masuk dalam kubur, dia tak boleh bawa masuk ke dalam syurga pun, tak boleh bawa ke mana-mana. Dan ataupun ada orang duduk dalam kemewahan dalam keadaan dia tidak dapat mengecapi kemewahan itu sendiri.
ada harta, wallahu alam, itulah ujian-ujian dan roda-roda kehidupan yang Allah dah takdirkan kepada kita. Tetapi bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang berada di dalam syurga ini, mereka tak perlu risau. Mereka tidak perlu risau bahawa mereka ni akan keluar daripada syurga ke, mereka akan dipindahkan ke tempat lain ke yang kurang nikmat daripada syurga ke apa ke, tak ada. Janji Allah SWT, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka ini sesungguhnya tidak dikeluarkan dan tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Maka mereka akan duduk dalam tu, khalidu wa hum makithuna fiha, mereka akan duduk dalam syurga itu, khaliduna fiha abada, dan mereka akan duduk dekat situ selama-lamanya. Mereka akan duduk dekat situ selama-lamanya. Dalam satu hadis yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqal ya ahlal jannah inna lakum an tasihhu fala tamridu abada. Tengok, ini satu motivasi, satu perkara yang kita kena faham tentang apa yang Allah nak bagi dekat kita. Semoga kita ada semangat untuk terus buat kerja-kerja kebaikan, lupakan perkara-perkara yang banyak menghalang kita daripada kita terus berlumba-lumba buat kebaikan untuk kita kejar syurga Allah SWT dan redha Allah SWT. Dikatakan kepada ahli-ahli syurga, ya ahlal jannah inna lakum an tasihhu fala tamradu abada. Dikatakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, sesungguhnya bagi kamu untuk kamu sentiasa sihat, fala tamradu abada, dan kamu tidak akan sakit sampai bila-bila. Wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada, sesungguhnya bagi kamu untuk kamu terus hidup selama-lamanya, fala tamutu abada, dan kamu tidak akan mati, tak akan mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tashabbu fala tahramu abada, sesungguhnya bagi kamu akan berada dalam keadaan muda remaja, dan kamu tidak akan di mamah usia selama-lamanya, kamu tidak akan tua. Wa inna lakum an taqimu fala tatghaw abada, sesungguhnya kamu akan terus berada di dalam keadaan yang baik, kamu tidak berada di dalam keadaan yang tidak baik, tidak dalam keadaan yang orang kata apa, seorang yang ingkar kepada arahan Allah SWT. Fala tatghaw, kamu tidak akan melakukan turah, tidak akan melakukan kedegilan di dalam syurga ini selama-lamanya. Kamu akan menjadi orang yang baik saja di dalam syurga ini. Ya Nisum, selalu digambarkan. Sekejap, saya habis ni dulu. Lepas tu Allah SWT dia kata khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Hadis ini diakhiri dengan ayat Quran. Nabi kata, dan Allah SWT berfirman, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, dalam surah Al-Kahfi ayat 108. Dan mereka ini akan kekal berada di dalam syurga itu, dan mereka tidak rasa nak keluar daripada syurga itu. Itulah gambaran orang-orang yang berada di dalam syurga. Semoga kita tergolong di dalam galangan orang-orang yang muttaqin yang Allah anugerahkan kepada kita syurga. Kejap, Niksum, Puan Niksum selalu digambarkan penghuni-penghuni syurga duduk sitting, tak pernah atau jarang jumpa, dan digambarkan berdiri standing up hikmah. Nak ceritanya di dalam nak bagi tahu, bila kita ada keadaan yang hikmahnya, dia satu gambaran, sebenarnya satu gambaran nak bagi tahu kita menikmati. Bagi orang raja contohnya kan, bila kita tengok raja bila dia duduk atas singgasana, dia tak duduk diri, dia duduk kadang-kadang orang kata apa, duduk mengiring. Tengok orang-orang hebat-hebat, orang kaya-kaya duduk makan, menikmati segala nikmat dalam keadaan mereka duduk dan rehat. Syurga tempat rehat, syurga tempat rasa tidak perlu nak rasa susah-susah, sebab berdiri itu perlu kepada tenaga, berdiri itu perlu kepada juhud, perlu kepada usaha untuk berdiri. Maka gambaran-gambaran yang Allah bagi untuk orang-orang berada dalam syurga ni, gambaran orang-orang yang hebat-hebat, orang macam orang kaya-kaya, orang-orang yang sentiasa berada di dalam nikmat-nikmat yang banyak-banyak, tak sempat nak pergi buat kerja-kerja yang susah-susah ni, tak ada. Nikmat banyak depan mata, nak capai nikmat pun sampai je. Dan itulah gambaran-gambaran. Sebenarnya gambaran-gambaran yang disebutkan itu adalah supporting situation yang digambarkan. Maksudnya gambaran-gambaran situasi yang diletakkan untuk menyokong pemahaman kita bahawa bagaimana syurga itu sendiri. Walaupun sebenarnya walau bagaimana pun Allah gambarkan kepada kita,
Nabi dah bagi tahu dah dalam hadis bahawa gambaran itu sebenarnya satu cerita untuk bagi kita motivasi, tetapi bukan syurga itu satu perkara yang kita tak dapat nak gambarkan secara solid, secara pasti bagaimana, tetapi Allah bagi tahu begini, kita boleh nampak secara umum gitu sahaja. Kita nampak secara umum gitu saja, tetapi kalau Allah dah bagi tahu, contoh macam mana kita nak faham bahawa arak yang tidak memabukkan, sebab dalam dunia arak memang memabukkan. Kan? Kalau kita rasa raja boleh duduk mengering sambil makan buah anggur seperti mana yang digambarkan di dalam cerita-cerita filem-filem, bukan itu juga sebenarnya apa yang kita nak faham tentang syurga. Sebab Nabi kata apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Syurga ini di dalamnya itu nikmat yang kamu tak pernah tengok dan kamu tak pernah dengar pun nikmat itu. Tetapi Allah menceritakan itu sebagai satu gambaran umum tentang nikmat dan kehebatan Allah SWT menyediakan nikmat-nikmat itu sebagai hadiah dan ganjaran kepada orang-orang yang berada di dalam syurga Allah SWT. Okey, boleh, tak apa, tak ada masalah Madam Hamisah. Okey, jadi saya rasa saya cuba membantu untuk kita memahami keadaan itu, Puan Iksum. Keadaannya begitu. Hikmahnya wallahu alam, tetapi kalau kita faham, begitulah keadaan orang-orang hebat, orang-orang kaya. Keadaannya bukan duduk keadaan berdiri berjalan, tak. Keadaannya duduk, berehat, menikmati segala nikmat yang Allah bagi di atas muka, di atas di dalam syurga itu sendiri. Ya, betul, tiada tandingan dekat dunia. Benda yang kita pasti terlalu berbeza apa yang kita tengok di atas muka bumi dengan apa yang Allah nak bagi kita kepada syurga. Moga Allah bagi kita syurga, insya-Allah. Dan secara kesimpulannya, bagi orang-orang yang dianugerahkan syurga, orang bertakwa yang dianugerahkan syurga, Imam Wahbah Zuhaili dia kata apa? Dia kata ada 3 perkara yang semua orang akan dapat, orang-orang muttaqin akan dapat. Yang pertama dia kata al-iqtiran bil itmi'nan wal ihtiram. Allah akan bagi ketenangan dan kemuliaan, penghormatan untuk mereka di dalam syurga. Yang pertama dengan ayat yang Allah kata udkhuluha bisalamin aminin. Yang kedua as-safa min syawa'ibid darar wal mu'akkirat ar-ruhiyyah kal hiqd wal hasad. Dia kata yang kedua, hati-hati orang-orang bertakwa ini dalam syurga suci dan tidak ada dah perkara-perkara yang memudaratkan, tidak ada perkara yang mampu memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain dari segi kedengkian, hasad ataupun rasa tak puas hati dengan orang lain, sangka buruk dan sebagainya. Yang mana Allah sebut dalam ayat tu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana wala la yamassuhum fiha nasabun. Ayat yang lain, ayat yang selepas itu. Yang ketiga ad-dawam wal khulud bila zawal. Maknanya kelangsungan dan keadaan hidup yang di dalam itu selama-lamanya tanpa hilang segala nikmat yang Allah bagi kepada kita di dalam syurga tu. Yang tergambar di dalam ayat Quran yang Allah sebut wa ma hum minha bimukhrajin. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan itulah di antara pengajaran ayat yang kita boleh dapat daripada 4 ayat yang kita baca tadi, yang ceritanya tentang balasan atau ganjaran yang Allah bagi kepada orang-orang yang bertakwa di dalam syurga. Kita pindah kepada ayat lain. Ayat ni pendek sikit, yang Wahbah Zuhaili letak di bawah tajuk al-maghfirah wal azab. Yang mana ayat ini termasuk dalam kategori targhib wa tarhib. Allah bagi ganjaran dan nikmat, Allah bagi tahu tentang dia tu bagaimana supaya manusia lebih rapat dan takut dan terus mengamalkan segala suruhan Allah SWT. Dan yang kedua, tarhib itu adalah satu ancaman daripada Allah SWT kepada orang lain, kepada orang Islam, kepada umat manusia, supaya sentiasa menjauhkan diri daripada segala maksiat. Apa Allah sebut dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabbi ibadi, bagilah khabar gembira, bagilah satu perkhabaran kepada hamba-hambaku.
anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun dan yang maha mengasihani. Ni Allah suruh bagi tahu kepada hamba-hamba, umat hamba-hamba dia, Allah suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada umat manusia. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tetapi dalam ayat yang selepas itu Allah kata sesungguhnya azab aku adalah azab yang maha pedih. Allah nak bagi tahu bagi orang-orang mukmin dia akan ada, maksudnya bagi umat manusia jangan putus asa, teruskan memohon ampun daripada Allah SWT, dan kamu terus memohon ampun disebabkan bahawa kalau kamu tak minta ampun, sesungguhnya kamu akan dapat azab daripadaku. Dan azab itu adalah azab yang pedih, Allah kata dalam Al-Quran. Sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini seperti mana yang dikeluarkan oleh At-Tabari, akhraj At-Tabari daripada Abdullah bin Zubair. Imam At-Tabari meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Zubair. Dia kata marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafarin min ashabihi yadhakun. Nabi pada satu hari dia lalu dekat satu sekumpulan para sahabat yang sedang ketawa. Faqala, dan Nabi kata atadhakun, adakah kamu duk gelak ketawa ini? Wa dzikrul jannati wan nari baina aidikum, sedangkan Allah menyebut tentang syurga dan neraka di hadapan kamu. Maksudnya kalau sebut syurga mungkinlah gelak, tapi kalau sebut neraka takkan kamu gelak. Maksudnya atadhakun, adakah kamu boleh gelak ketawa sedangkan disebut diturunkan kepadamu tentang syurga dan neraka. Fanazalat hadhihi al-ayah, dan ayat ini pun diturunkan, dan telah turun ayat ini. Itu ayat apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Dan inilah ayat yang diturunkan apabila Nabi menegur para sahabat yang ketawa, dan nak bagi tahu Allah SWT sentiasa memberi peluang kepada orang-orang yang melakukan dosa supaya mereka sentiasa meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia ada dua keadaan. Kita kena ada raja wal khauf. Kita manusia ni kalau takut saja, dia tak ada harapan, dia akan jadi lost. Dia akan tidak ada motivasi, dia akan jadi kusut, dia akan jadi orang-orang yang berputus asa. Tapi kalau ada harapan saja tanpa takut, dia berharap tetapi dia tidak meninggalkan maksiat. Orang berharap je buat, tetapi dia tidak juga buat satu perkara yang membawa kepada apa yang diharapkan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia seimbang. Mengajar hamba dia supaya seimbang. Kalau kamu mengharapkan keredaan Allah SWT, mengharapkan keampunan daripada Allah SWT, perlu ada di dalam pengharapan itu ketakutan ataupun takwa kamu, takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana Allah SWT mengimbangkan, sebab manusia ni dia ada perasaan. Ada perasaan, ada hati, ada nafsu yang sentiasa kita ni duduk dalam laut. Ada ombaknya bagaimana, ada turun naiknya kehidupan kita. Kadang-kadang jiwa kita terganggu, kadang-kadang kita hilang motivasi, kita hampir putus asa dan sebagainya. Jadi Allah mengajar kita ada harapan. Kalau nak ada pengharapan itu perlu ada juga khauf itu, takut itu, supaya kita berharap kepada satu perkara dengan dalam konteks kita rasa takut dan meninggalkan perkara-perkara maksiat supaya kita sampai kepada hala tuju dan harapan dan kita punya impian kita nak masuk syurga dan menjadi hamba-hamba Allah SWT yang salih. Okey, dan kalau tengok ini nak bagi tahu yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai rahmah, mempunyai rahmat yang besar, yang luas, menerima segala taubat yang dilakukan, yang dimohon oleh hamba-hambanya dengan syarat keikhlasan dan beberapa syarat taubat yang kita pernah bincang sebelum ini. Dan seperti mana yang dikeluarkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, dan juga perawi-perawi lain, muhaddisin yang lain juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut apa? Dia kata apa? Dia kata
Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah subhanahu khalaqar rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Ya, sesungguhnya Allah SWT mencipta rahmat, mencipta rahmah. Pada hari dia menciptakan rahmah itu sebanyak 100 rahmah. Ini perumpamaan lah, perumpamaan. Tapi dalam hadis ini adalah numbers itu, adalah jumlah itu 100. Fa'amsaka indahu 99 rahmah. Tengok, Allah pegang di sisi dia 99 rahmah. Allah pegang di sisi dia 99 rahmah. Wa arsala fi khalqihi kulluhum rahmatan wahidah. Dan Allah utuskan dan hantarkan kepada semua makhluk-makhluk dia. Maksudnya bila kata makhluk, maksudnya bukan manusia saja. Cuba kita tengok, kadang kita kata rahmat itu kita nampak kat manusia saja ke tak? Dekat pokok ada rahmat. Dekat haiwan pun ada rahmah Allah SWT. Dekat segala keadaan, segala makhluk yang Allah jadikan, rahmah, ada rahmah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata Allah utuskan kepada semua makhluknya itu hanya satu rahmah. Rahmatan wahidah. Falau ya'lamul kafiru kullalladhi indahu min rahmatin lam yai'as minar rahmah. Kalaulah seorang kafir, seorang yang belum lagi Islam, mengetahui semua rahmat yang berada pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang kafir itu tidak akan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana. Maksudnya sebab orang kafir kita sendiri pun tak tahu, tapi Nabi bagi perumpamaan orang kafir supaya orang kafir itu tahu rahmat Allah itu luas. Masuklah kepada Islam, kembalilah kepada Islam. Sembahlah Allah yang satu. Lepas tu Nabi kata apa? Walau ya'lamul mu'min bi kulli alladhi 'indallahi ta'ala minal 'adzab lam ya'man minan nar. Kalaulah seorang mukmin itu mengetahui seluruh azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin itu tidak akan merasa selamat daripada azab Allah, tidak akan merasa selamat daripada neraka. Orang mukmin akan sentiasa rasa aku ni tak selamatlah dari neraka, aku tak selamatlah dari neraka. Bukan nak cakapnya orang mukmin itu bersangka jahat kepada ataupun bersangka buruk kepada Allah Taala, tapi nak ceritanya konteks kita akan rasa tak selamatnya daripada neraka, maka kita kena buat apa? Kita kena jadikan benda tu konstruktif, benda yang membina. Rasa takut begitu itu supaya ia membina usaha kita melakukan segala ibadah dengan segala keadaan yang bagus, melakukan ibadah mengikut kerangka apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita melakukan ibadah, beriman kepada Allah dengan cara yang betul, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul, mempunyai hubungan kemanusiaan dengan hamba-hamba Allah Taala dan seluruh makhluk Allah Taala dengan keadaan yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, menjadi orang-orang yang sentiasa berada di atas landasan orang-orang yang saleh, jalan-jalan yang Allah anugerahkan kepada para salihin, para anbiya dan para mursalin. Saya rasa kita berhenti. Allahu Akbar. Saya rasa macam sikit benar ayat kita baca hari ni kan. Tapi harap-harapnya kita adalah sedikit bekalan, sedikit motivasi, sedikit kefahaman untuk kita terus bersangka baik dengan Allah Ta'ala, terus mempunyai harapan yang besar kepada rahmat dan maghfirah daripada Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita takwa dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Semoga ianya menjadikan kita tergolong dalam orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau rasa macam tak berbaloi pula baca sikit je ayat rasanya hari ni kan, minta maaf lah. Tapi itulah, kita kongsikan apa-apa yang boleh memberi kita manfaat lah, memberi kita manfaat. Semoga Allah membantu kita dan merahmati kita insya-Allah selalu. Syukur. Jazakallah khair Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas kesudian perkongsian tadabbur surah Al-Hijr itu tadi sehingga ayat 50 Ustaz ya? Ya.
Sehingga ayat 50, betul? Hingga ayat 50, insyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhirnya. Dan selepas ini sama-sama kita membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sama-sama dengan saya, dan mohon Ustaz tutup dengan tasbih, tangguh dengan tasbih kafarah dan surah As. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.